Cumanya kita tengok example dia lah yang sama. Okay. Mana yang kita boleh buat, kita buat. Mana yang kita tak boleh buat dekat sini. Tapi yang penting dekat sini soalan nombor 2 dan nombor 3. Soalan nombor 2 dan nombor 3. Yang nombor 2 ni untuk kita nak capture form. Kita guna untuk capture data. Dan soalan nombor 3 ni, data yang kita dah masukkan dekat dalam tu kita nak display semula. Ini dalam bentuk teks, bukan dalam bentuk database ni, dalam bentuk teks. Jadi kita nak capture data dalam bentuk teks, kita simpan dalam file, kemudian kita display semula ya. Soalan 4 ni macam soalan yang terakhir dekat dalam lab 1 itu, write down applications of your works for PHP variable data types, not exceed 400 words. Maknanya you explain apa yang you dah buat lah. Apa dia variable, kind of variable, to convert from one variable to the other variables. Macam mana kita nak guna daripada global ke local dan local ke global. Ini soalan dia kan. Yang ini dia punya rubrik ya. Psychomotor maksud dia skill lah. Recognize and able to deploy variable in right ways. Macam mana nak guna variable. Apa dia jenis-jenis variable yang awak nak guna. Nak pakai macam mana. So kena create dia punya variable and you assign, pre-assign untuk you nak guna. Contohnya kalau you nak guna untuk integer, you guna assign as an integer. So automatically PHP dia akan dia akan consider that variable as an integer data type. So maknanya pre-assign one lah. Kalau tak you kena letak null, maknanya you can do it. You can use for all data type lah. Semua boleh. Sebab dia letak null. Dan yang lain-lain tu you baca lah. Able to define data type, able to manipulate, macam mana kita nak convert. Dia tengok dekat yang last kali kat perfect clear and proper, perfect clear and proper. So basically, how do you manipulate ni, macam mana you nak guna variable. Macam how do you use the variables. If it's in string, you kena buat calculation. Mungkin you punya data, you punya imported yang you capture tu data dalam bentuk string, so then you have to convert into an integer. So you kena carilah conversion kan. Conversion, contohnya nak buat conversion from integer PHP W3 School. Kita just guna W3 School untuk you punya reference. W3 School PHP. Kita tengok macam mana conversion PHP data type integer tu, from integer to string, from string to integer to whatever kan. PHP integer to string. So then you know how to convert it. Ini dipanggil casting. Okay, casting. Yang ini dalam bentuk kalau ada double colon, single bukan colon ni apa? Quotation single quote ataupun double quote ni dalam bentuk string. But then if you want to convert into integer, then you kena buat casting lah. Nama dia casting. Conversion tu casting. So dekat sini you boleh tahu macam mana nak tahu dia sama ada dia integer ke ataupun string, you guna var. So then dia nanti dari yang integer ataupun float. Kalau casting, pergi dekat sini, casting. So casting changing data type daripada string ke integer, integer ke string. Ataupun integer ke float, float ke integer. So you kena buat casting lah secara dia. Kalau yang ini A ni dalam bentuk integer, so you cast untuk a string. You kena buat macam ni. So then lepas tu you double check sama ada adakah A tu yang mula-mula daripada integer data type, adakah dia dah jadi string data type. Ni casting, maknanya letak dekat depan variable punya tu, nama variable tu, dan yang ini dia akan automatically convert daripada integer string. Ini conversion. So kita tengok dia punya soalan. Soalan yang pertama, yang ini you kena explore sendiri So yang ini print the output using variable
namely city. So kalau you letak Peguh Jaya, just echo je lah. Ni contoh dia kan. Letak city Peguh Jaya, you assign string punya integer, and then you echokan untuk you nak display print out. Kalau you guna yang print punya print or print, yang itu you boleh apa ni, you boleh letak you boleh guna macam mana you guna C++. Dan declare three variable integer, string and float. You declare sahaja. Macam mana nak declare? You kena assign per assign value. Kalau string, you kena letak colon, colon, single colon, single quotation dengan double quotation. Kalau integer, string. Kalau integer, you letak without perpuluhan, without decimal places. Dan float, you kena letak perpuluhan. So automatically dia consider as float lah. Okay, kaedah dia. So kemudian kita boleh try lah. Kemudian kita vadamkan. Saya tunjukkan ni, bracket, dan zam. Okay, saya start zam. It is ini dekat sini, lab 2 sekarang. Saya just create satu, lab 2 ni lab 1. Lab 1 htdocs, ini htdoc kita create satu folder. Ini lab 2. Lab 2 section lah, apa yang pun tak. Okay, kita create satu lagi, section 4 S4. So dah banyak dia punya tu. Kalau you buka nanti localhost lab 2/S4/. So kita buat yang ni, kita letak dekat dalam sini. So just tarik je S4, tarik pergi dekat sini, automatically dia buatkan untuk kita. And then kita create new under PHP yang ini apa? Lab 2 integer variable var, control S save var dot ni PHP dot PHP kita sekarang start dot PHP, bukan HTML lagi. Dot PHP boleh nampak kan? Boleh nampak kan? Okay, dot PHP bukan HTML lagi sekarang dot PHP. Enter. Ni dekat dalam, you create lah apa-apa folder. Kalau you letak dekat dalam you punya, kalau lab 2 lah. So var tak ada ni. Start dengan PHP, dia ada dia punya opening and closing PHP. Ni closing PHP. Lepas tu kalau you nak close question mark and then ni. Kalau you tak close pun dia masih consider sampai yang ini, until you close baru dia close PHP lah. Tapi kalau you tak close, dia run semua dia punya code dekat dalam ni dalam bentuk PHP. So then kalau kita nak create variable yang ini apa, integer, integer. And then kalau you nak assign dia sebagai integer variable, then you have to put number without places. Kalau macam 1 point tu dah jadi float, tapi kalau 1 jadi integer. Control D. Kalau you nak buat untuk float 10 something, ni float ni, yang ni float, floating float number. Dia sama je. Yang dekat sini ni number variable sahaja, sebab can be anything. Okay, ni float ni, float number. Okay. Kemudian kalau you nak create lagi, control D saya just copy je. Kalau you nak create a string, sama ada you guna single quotation or double quotation. Okay, so then kita create yang double quotation punya. Apa beza antara single quotation dengan double quotation? Kalau katalah you kena mix up antara code, contohnya untuk SQL dia ada opening and closing double colon, quotation, then you kena mix up dengan single quotation. So sekarang ni instead of yang ni float tu instead of dekat sini float ni adalah float, tapi bila you letak
colon sama ada quotation, dia akan jadi. So ni you boleh vadam lah, vadam underscore vadam. You boleh vadamkan, vadam ni untuk you nak display di jenis apa. So dekat sini you boleh ambil yang ini, region ni. Kita save. So bila kita letak question mark int, dia automatically dia akan jumpa. Ni kan int. Bila you dah save, bila you dah create you punya variable and then you save, dia dah masuk dekat dalam memory dia. So then you boleh guna Ctrl D. Yang ini kita FL. So dia ambil float. Dan satu lagi Ctrl D. 2. Sini ya. So kita save. Bila kita save and then kita echo ni kita preview dekat sini. Preview. Awak boleh buka yang ini, pergi dekat admin. So automatically dia bukakan. Kita masuk dekat lab 2. And then S4 var PHP. Sekarang dia dah bagi dia punya info tentang integer, variable tadi integer, yang ini integer, yang ini float, dan yang ini string. Okay, so itu yang ni bila kita declare, you tak perlu vadam lah, tapi basically vadam tu itu untuk you nak pastikan sama ada betul tak betul the integer, string dengan float. Okay. Tapi you can do any, dia punya kod dia lah, kod dekat sini kan, dia explain lah apa dia yang you buat tu, variable yang you tulis tu, and then you explain dekat situ, theoretical explanation. Kemudian vadam tadi kita dah buat. Then global and local scope, macam mana kita nak create under local scope, macam mana kita nak create under global scope. So basically simple je, awak kena guna dekat dalam ini PHP pergi dekat variable, awak tengok yang dekat global dengan local. Kalau local punya dia ada dekat dalam function. Kalau di luar function tu kira global. Okay. So dekat sini ada tak ada So tengok dekat function. Okay, tengok dekat function. So yang ini hello world ni dia just echo je. Tapi kita boleh create lah dekat sini kan. So kalau you nak create, yang ini ada, dia tak ada nama dia punya ni kan. Tapi boleh letaklah dekat sini. Contoh dekat sini kita create satu variable yang nama dia variable message, MSG message. And then bila kita letak, kita nak buat apa tadi? Soalan dia apa? Global dengan local. So global ni dalam local punya, ni local. Ni dalam local Ini message satu dalam local. Kalau message je MSG, yang ini global. So tak ada apa-apa kosong je. Yang ini pun kosong je. Tapi yang ini global. Yang satu lagi ni local sebab dekat dalam function. So then bila you call message, then you echokan yang ini. Contohnya you echokan message tu MSG. Tak ada apa-apa lah yang keluar message 1 dengan message. Kalau you nak call daripada global, you kena masukkan global, baru keyword global, baru dia punya variable. Kemudian bila Fugger dia letak dia create satu variable dan dia assign dia punya apa nama content dia. Lepas tu dia suruh using PHP function in string library, calculate the word from love, calculate words. So yang ini awak pakai, pergi dekat W3 School, kemudian pergi dekat function, string function W3 School, pergi dekat PHP string function.
string pergi dekat word count. So awak akan dapat count, word count underscore count, string underscore word count, string underscore word count. So awak akan dapat string word count hello world tu awak dapat berapa. Okay, yang tadi I love burger kan. Kemudian yang ni define. Okay, define, macam mana nak create define? Define ni untuk kita predefine variable. So kita scroll again. PHP define punya function. Pergi dekat define function, so then you get define punya example kat situ. So contoh dekat sini kan kita ada yang ini ni adalah constant punya, ni constant. Ini cara kita nak assign constant punya content value. So dia ada constant punya constant lah, dia bukan variable. Variable tu dia jenis constant lah, variable of type constant. Dia ada isi kandungan dia hello you, how are you kan. So then dia echokan constant creating. Dia dekat belakang sini dia tak ada true or false kan. So automatically dia apa? Default dia false. Jadi yang greeting ni huruf besar dia boleh jumpa lah dekat sini. Kalau pakai huruf kecil boleh tak? Dia kena try lah sebab dia ada version PHP yang bila kita dah letak constant memang dia tak akan terima false lagi. Kalau false tu awak boleh guna yang apa huruf kecil kan. Tapi always in your mind yang variable ni case sensitive tu je. Jadi kalau huruf besar awak guna huruf besar, pakailah huruf besar, jangan pakai huruf kecil. By right awak boleh set sama ada dia boleh terima combination sama ada huruf besar atau huruf kecil. Combination tak boleh lah sama ada huruf kecil atau huruf besar. By right janganlah. Okay. So be consistent. So ni yang case sensitive dekat belakang tu value dia, yang tengah nama constant. Itu boleh buat lah tentu constant define tu. Kemudian how to deploy command in PHP. Kita dah buat dah tadi. Command dia kita boleh mana tadi? Dekat sini kan yang saya letak double slash tu. Itu ataupun you pergi dekat sini, pergi dekat edit and then toggle line comment. So automatically dia bagi dekat sini line comment out lah. Apa dia tu? Control slash. Kita letak dulu dekat dia punya line tu control slash. Kalau kita nak buat banyak kan, kalau banyak 3 line contohnya, dekat sini 2 line, then kita guna control shift slash. So automatically dia akan buat sebagai comment dalam bentuk block comment. Okay. So control Z tadi saya just undo. Kemudian write down simple program. So dia buatlah. Explain the difference between print and printf. Ini tadi saya dah sebut. So apa dia print dengan printf? So juga dekat sini dia boleh tuliskan PHP printf dengan print dengan printf. Ni print. Satu lagi printf. Kalau yang printf punya awak letak kat situ printf ke sprint. Dia kata apa? Print mana tadi? Print dengan printf. So awak tengok dekat ni printf, yang ini print saja. So awak akan dapat yang print statement di print function. Satu lagi yang ni kita kena enter dulu. Ni printf or sprint. Ni printf function. So apa beza dia? So output formatted. So basically formatting lah. Printf dia ada placeholder dia macam C++. So dekat sini dia ambil yang pertama dan yang kedua. Yang ini untuk yang ini sebagai number dan satu lagi sebagai string S. Itu beza dia. Kalau print biasa je ni. So dia macam echo je, sama macam echo. Yang printf formatted punya display.
Dia formatting lah, formatted string. F2 formatted. Kemudian seterusnya, awak tengok dekat situ. Kalau dia suruh ni dekat sini awak letaklah an example tu kan. Awak explain. Kemudian include dengan required. Ya, kalau include apa, required apa. Dua-dua sama, cuma beza dia kalau include apa dia. Include kena include. Kalau include basically kalau you nak include dia file lah, file. You nak include file. Salah satu daripada sama ada include atau required tu, dia kalau tak jumpa dia punya file, dia akan bagi warning sahaja. Satu lagi dia bagi full error punya tu. W3 School PHP include. Okay, satu lagi yang ini required. Okay, so untuk required punya statement, include dengan required statement dia sekali, dua-dua. Ni dua-dua. Okay, yang ini untuk include statement, ni file name. Untuk required pun dia file name juga. Cuma beza dekat sini kalau include dia. Kalau include, ni dia contoh dia. So kita ikut yang ini. Mana include? Ni PHP include vars.php. So awak kena ada vars.php punya file. Saya include kan. So vars.php ni dekat mana? Vars.php. Yang ini apa? Ni vars. Ni menu. Ni menu.php. Ni menu.php. So dia include menu.php. Yang ini menu.php. So apa yang berlaku? Dekat dalam sini ni dia punya teks ni, dia ada include dia, and then dia terus masukkan H1, yang ini H1, dan some text dekat sini paragraph, ada dua lah, some text dengan some more text ni paragraph. So apa yang dia include dekat sini adalah menu.php. Ni dia kat atas ni. Kalau menu.php ni tak ada, tak boleh ni. Kalau menu.php ni include tak ada, apa jadi dekat sini? Adakah dia bagi error sahaja ataupun bagi warning? Dia sama ada antara dua tu. So kita try saya just copy yang ini, Ctrl C. Kita create dekat sini apa? New file. Ctrl N dan kita save dulu. Save. Yang ini yang include incl. Okay. .php include.php. Kat situ, and then saya just paste je. So sekarang ni yang menu.php ni tak ada dekat dalam tu. Saya Ctrl S untuk save. So and then kita buka dekat sini localhost kita buka admin. Kat mana tadi? Slash 2 Slash 2 tadi sini. Slash 2 and then S4 include So kalau tak ada, dia akan bagi apa? Warning. Okay. Kalau yang required tu dia bukan bagi warning, dia terus dia bagi error dan dia akan crash lah kalau awak letak tu required. So include ni lagi selamat daripada required. So include lagi selamat daripada required. Kalau awak tak nak awak punya sistem crash, so awak kena guna include. Kalau tak awak pakai required, tapi kena ada, betul-betul kena ada required tu. Itu beza dia. So ni dia include dengan required. Cuba kalau kita letak ada menu tu, kita tengok apa yang ada dalam menu. Yang menu punya mana menu? Sini menu. Ini menu.php, ni menu punya tu PHP. Saya just copy je. Ini Ctrl C. Kita create satu file lagi, nama dia Ctrl N Ctrl V, Ctrl S save. Yang ini menu.php. So, benda ni okay. Bila kita run semula, refresh mana tadi? Ada localhost lab 2
Okay, lab 2 dekat S4 dekat include include. So kalau ada benda tu dia akan bagi kita ni apa? Ni dia punya anchor. Sebelum ni kan dekat dalam lab satu kita dapatkan anchor. So dia akan pergi ke default.asp default.asp default dia tak ada apa-apa lah. Maksud default je dekat situ. Ni default je. So default.php. Kita boleh letaklah dekat sini dia punya form tu kan. Home. Yang ini tutorial HTML. Yang ini apa? CSS. Yang ini apa? JavaScript JS. Yang belakang ni tak payahlah kan. Okay. Jadi dia akan terus pergi dekat ni CSS HTML. Okay. So dia akan pergi tutorial default ASP ni tutorial. Kita letak tutorial lah. tut.asp. Dia akan buka dia punya tu control S save. So bila kita refresh semula, yang ini awak tengok dekat sebelah bawah ni, kanan ni dia tunjukkan kita dia punya anchor dia punya link dia. localhost/home.asp. Kalau awak nak letak dekat dalam ni dekat localhost tau. Ini kita refresh semula. Kalau awak tengok dekat sini. Dia kalau dia kalau tak ada ni control S. Kalau tak ada slash, dia akan pergi dekat dalam directory yang kita sedang berada, current directory. Kalau ada slash, dia akan balik semula dekat localhost punya directory. So kalau kita save, kita refresh semula. Tengok dekat bawah tu home, sekarang dia masuk ada lab 2 S4 and then /home ASP. Maksud dia apa? Dia akan berada dekat dalam current directory kalau kita tak letak slash. Ni kalau letak slash dekat sini akan dia balik terus pergi dekat local directory, localhost, htdocs punya. Okay. So tu je dia punya linking dia. Kemudian kalau kita create contohnya tadi apa? Home kan? Home.asp kan? PHP lah. Okay, PHP ni pun sama PHP. So dan kalau bila kita klik je, automatically dia akan carilah PHP. Control S save. So bila kita klik je, yang ni kita klik je, refresh, pergi dekat home, dia akan pergi dekat home. Yang ini include, dia pergi dekat home. So dia akan keluar nampak home S4 home. So tapi kita belum ada lagi kan? Home belum ada lagi. So that's why dia belum ada home lagi. Ni kan home. So then sekarang kalau kita create home, dia akan bukakan untuk kita lah. Contohnya dekat sini kita create control N new, control S save home.php home.php. Dia akan buka untuk kita lah ni testing. Ni home. Ataupun kita letak apa yang menu punya tu kan. Just copy ni, control C, ambil yang menu. So kita ada home dekat situ, yang menu. Dekat sini control V, control S. So kita ada menu je dekat situ. So then bila kita buka, refresh yang ini, not found ni, dia dah keluar dah yang menu tu. Kalau nak letak dekat sini H1 ke H2, dah boleh tu. Okay. So ini dia punya link dia. Pergi dekat sini apa? HTML. So boleh buka HTML. So kalau you buka yang HTML, terus letak dekat sini. Mesti dapat HTML W3 School punya link. Awak pergi dekat sini, W3 School punya link. Ambil je yang ini, Ctrl V, Ctrl S, Ctrl C. Letak dekat sini, dia akan bukakan untuk kita lah yang HTML PHP punya tu. Ctrl S save. And then awak refresh mula. Refresh S4. Refresh. Ni home kan? Ni HTML, dia akan bukakan untuk kita HTML. Yang ni link include dengan required. Kalau required punya dia akan crash. Kita tengok kalau required, kita just tukar je include dekat sini kepada required. Required ni. Kalau required _once tu maksudnya kita tak perlu letak banyak kali required, dia akan sekali je.
Okay, so require dekat sini menu PHP. So kalau ini ada kan, ni ada menu ada. So kalau tak ada nanti kita tengok. So save dulu. Ni include. So kita buka yang semula yang include punya. S4 like 2 S4 ni pasal dia dah ada home tadi tu. S4 ni apa? Include NCL ke PHP. So yang ini yang ada dekat sini ada, ni ada menu ni ada required, tapi kita benda tu ada ni menu dan PHP. Kalau tak ada macam mana? Kita letak menu to and then save dia. So apa jadi? Bila kita refresh yang ini, bila kita refresh dekat include tu nampak tak? Oh, dia still ada warning. Tapi dia kata fatal error. So yang ini akan berlaku crash nanti dekat punya sistem kalau dia tak jumpa. Okay, so boleh pakai salah satu daripada ini sama ada include ataupun required. Okay, next. Ni dah selesai. Kita tengok yang soalan nombor 2. Yang ini simple je. Awak just pakai form tu yang dah ada. Tapi awak create lah dekat sini kan. Create form using HTML code to create registration form. Pakai HTML punya form Jadi kita guna form. Kita create new, Ctrl N, then Ctrl S save. Yang ini form dia. Form.php juga. Okay, enter. So form.php ni kita nak keluarkan yang menu yang HTML punya menu. So pergi dekat HTML, dekat sini cari form. Dekat sini ada form, ni ada form ni kan, form. Pergi dekat form punya tu, ambil form attribute tu, dah banyak dekat situ tu. Dia ada type, file first name, ni jenis text punya. Tengok pada type dia. Type ni, yang ni input type text, ni type text. Dia ada dua ni. Form punya tu, dia ada dua form dekat sini, first name dengan last name dekat sini. Ni text punya jenis. Kalau text tu maksud dia dalam bentuk ni text. Yang atas ni label sahaja, ni label. First name ni just a label dekat atas. Ni pun label juga, yang ini label. Kalau type text ni yang ini maknanya kita boleh input data. And then type submit dia dalam bentuk button. Okay, so kita ada ni. Kita ada first name dengan last name. Dia nak berapa? Dia nak your name, email. So ada dua lah, first name dengan last name dengan message. Yang message ni adalah yang jenis text area. Okay, yang ni jenis yang text area punya. So awak buka yang form element ataupun input tag tu, dia awak cari yang text area punya ni. So untuk text area punya yang ini ni pakai text punya. Ni select punya. Select tu maknanya awak boleh pilih drop down ni select. Ni select. Dia punya value dia dekat sini, Volvo, Saab, Fiat, Audi. Yang ini yang kita tulis dekat situ. Dekat sini. Kalau kita tulis Volvo 1, so dia akan run, dia akan keluar Volvo 1 dekat situ. So yang kita paparkan dekat sebelah sini sebelum closing option, yang value yang kita pilih dekat sini. So yang ini bila kita pilih yang ini Volvo ni, dan automatically dia akan pilih value dia adalah selected punya tu adalah value. Volvo. Okay. Dia walaupun dia paparkan situ Volvo 1, tapi actual value yang kita dapat adalah Volvo. Okay. Dan seterusnya dia ada ni tu yang option tadi kan, ni option kan. Dan yang ini yang jenis ni apa dia? Selected ni, yang ni default dia. Automatically dia keluar Fiat dekat situ. Ni selected ni, default selected. So kalau kita run dia keluar dekat situ. So, kalau kita letak dekat sini ni selected dekat Volvo tu sebelum closing ni, sebelum closing angle bracket ni kita letak, so dia akan pilih satu daripadanya sahaja yang kita guna. Kemudian yang ini apa? Yang ini
value attribute space number visible. So you explore yang itu. Kalau multiple selection, ni text area. So untuk text area punya, dia ada text area opening, ni text area closing. Dekat dalam ni ialah nama dia, berapa besar yang kita nak bagi, and then dia punya teks yang kita nak paparkan dekat situ. Kalau kita nak kosong, kita tak payah paparkan apa-apa, kosong. Sebentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, itu yang teks area awak boleh tukar sama ada besarkan, kecilkan. Teks area. Dan dekat bawah sini ada BR ni untuk kita jarakkan antara teks area dengan submit time. Okay, so kalau kita nak masukkan dekat atas form ni, dia punya ada dua input text lagi, just copy je lah dekat sini kan. Yang ni, dua ni. So just ambil yang ini. Ambil je dekat sini ni. Sebelum BR ni, start daripada label sampai ni. Sebelum BR tu, boleh ambil Ctrl C. Dah boleh letak dekat sini. Ni, letak dekat sini . Lepas pada form tu, boleh letak Ctrl V. Bila awak run, dia dah ada dekat situ. Text area tu ni dekat bawah lah patutnya. Dekat sini awak kena letak BR lagi. Ini input text area, lepas pada text area awak letak BR lagi saja. Just copy je. Ctrl C, bagi dia turun bawah. Kalau tak, dia pergi dekat sebelah kanan do tu kan, text area tu awak letak BR lagi. Ni line apa? Insert new line. Bila awak letak, dia turun bawah. So kita dah ada. Kalau nak bagi dia jarak antara input yang ini, tarik lagi satu BR. Ni Ctrl V dekat sini. So dia jarak dia 2 BR. Dia jauh sikit lah. So nampak tak? Kalau nak tulis nama dekat situ, kena guna value. Ni value. So teks yang awak nak masukkan dekat sini. Instead of submit area, awak letak submit ke dekat situ, ataupun submit lah. Ni submit query kan, just submit je. Kalau letak value, dia akan bagi submit. Jadi nak boleh. Okay. Yang action ni ialah bila kita klik pada submit ni, dia akan automatically buka yang ni. So sekarang kalau kita ambil semua ni, Ctrl C, kita letak dekat dalam sini. Yang ni apa? Form ni kan, Ctrl V, Ctrl S, save. So dia akan cari yang action page ni. Action page. Contohnya yang ini save data kan. Save. S-A-V-E-D. Save.php. So dia akan cari save.php. Tapi dekat sini kita belum ada. Saya save je dulu, Ctrl S, save. So then bila kita buka je, localhost, pergi dekat form, export. Saya buka yang ini, com ni saya rename dulu sebab dia terus pergi dekat situ nanti. Okay. So saya refresh, dia akan keluar ni. Saya buka tadi apa, form dia akan keluarkan apa, text area ni, dia telah paragraph ni, dia H2 ke H1 tadi tu, H berapa, H2 kan, ni paragraph. Okay, lepas tu dia ada first name and then last name. Kalau awak nak taruh dekat sebelah kanan, awak boleh buang yang BR ni. So automatically dia letak sebelah kanan. Ni label dia, lepas yang BR atas. Label tu kita letak yang form sebelah kanan ni. Dengan label ni sebelah kanan BR. Kalau kita buang, kita save, dia automatically letak dekat sebelah kanan. Yang ini letak sebelah kanan, hujung pada first name and last name. Okay. Boleh letak BR antara last name dengan tu supaya dia bagi besar sikit, panjang sikit. So letak BR dekat sini. Ctrl C, BR, lepas pada input text file. Mana tadi? Antara last name dengan tu. Last name dengan input text dekat sini. Letak lagi satu lah. So
baru dia ada jarak sikit. Control S save, ada jarak sikit lah, kita nak bagi jarak sikit antara input ni. So ni dia formnya yang sini. So yang ini awak cari sendiri. Ni dekat mana? Ni dia ada ni ni checkbox. Yang ini apa dia? Radio button. So then awak cari dekat sini, simple je. Radio button, input tabs. Ni jenis-jenis input tab. Button, checkbox. Mana radio? Ni radio. Awak cari yang radio punya untuk yang radio. Yang ni apa? Ni yang text punya. Ni password. Kalau password tu dia akan hide dia punya text. So kalau tulis kat sini dia akan hide text dia. Kemudian tak submit. Ni submit lah dia punya tu tadi. Dia punya button tu, button submit. Kemudian ni button submit. Value submit kan kalau letak tadi ada kalau ada ni submit kan, kalau letak dekat sini submit 2 ke, dia akan ada submit 2 dekat situ. Lepas tu yang ini apa? Ni submit juga. Reset, dia automatically dia akan reset. Dan radio, ni radio button. So boleh copy yang ni radio, dia ada HTML CSS. Ni daripada input sini sampai sini. So just copy je yang ni. So dia boleh Ctrl C, masuk dekat sebelum pada submit tu. Lepas pada submit pun boleh juga. Lepas pada text area awak BR1, awak taruh BR, lepas tu dekat situ taruh BR1 dekat situ. 2 pun tak apa. BR Ctrl C, turunkan lagi. So dia ada jauh sikit lah. So indentation ni awak boleh. Kemudian apa lagi? Awak yang ini checkbox. Checkbox awak tengok pada checkbox. Ni checkbox. So just buat je. Just copy je. Checkbox ni Ctrl C, masukkan juga dekat situ. Dekat atas pada text area awak letak another BR dekat sini. Ctrl V, and then lepas pada tu awak letak BR lagi. So then awak save. Nanti awak nak jarakkan, taruh BR lah. Okay. So then lepas tu awak ada ni yang tadi select tu kan, option. Yang ni option, awak just copy je. So clear yang reset tu. So ni dah boleh buat. Lepas tu bila awak nak collect data, so kita collect data ada 3 saja. Message, comment lah, comment, name dengan email. So kita ambil 3 je. Yang lain tu kita kosongkan. So kita ambil kat sini first name, email. Yang ini kita ambil sebagai email. Name ni sebagai email. Lepas tu dia text jugalah email ni, text area. Satu lagi ke comment. Ni comment. Kita dekat comment sini tak ada tu, kena letak label lah. Kalau nak letak label kat sini, letak label, just copy je label tu. Ni Ctrl D, Ctrl X, and then Ctrl V kat sini. Masukkan label dekat sini for comment. Okay. So comment. So dia ada label comment. Ctrl S save. Bila awak save, awak akan ada first name, email. So dekat sini dia minta apa? Dia minta name, email dengan comment ni. So itu yang awak kena capture. Dekat mana? First name, email dengan comment ni awak nak capture. So jenis dia apa? Sini text. Nama ni yang penting. Yang ini adalah name, awak gunakan sebagai name.
Ni nama ni untuk bukan ID dekat name dekat sini. Name, nama dia. Nanti awak kena collect daripada nama. Kemudian name yang kedua ni adalah email. So awak tukarkan daripada L name kepada email. Kita nak collect daripada ni. And then yang ini nama dia, message ni adalah comment. Tak taruh message pun tak apalah. Try save. So then awak dah boleh collect lah. Bila awak nak collect, awak letak dekat save.php. Save.php ni yang kita nak paparkan semula. Ctrl S paparkan semula apa yang ada dalam email punya text box yang dimasukkan dekat nama dia. Yang ini kita biarkan je dulu dekat situ. So yang ni Gmail. sudo.gmail. Dan komen dekat sini dia ada the cat was playing in the garden tu kan. So yang ni yang kita nak capture dan kita nak masukkan dekat dalam, kita nak paparkan dekat save.php. So untuk yang save.php, dia punya kod dia awak pergi dekat sini, pergi dekat PHP ni under PHP, pergi dekat PHP, pergi dekat form, and then form handling. So yang ini yang form yang kita nak, nama dengan email, and then kita submit. Tapi bila kita nak capture, kita guna yang ini. Okay, kita capture, kita ambil nama, name dan email dan comment. Jadi kita ambil yang ini. Just copy yang ni. Ni dekat mana? Dekat W3 School PHP form handling. Ctrl S, Ctrl C, dan kita create satu lagi yang nama dia save.php. Okay, jadi kita create Ctrl N. Ni save dulu, Ctrl N. Ni save, Ctrl S, save. Ni save, saved.php. Okay, daripada form yang tadi tu kita create, kita dekat action. Yang ini nama file dia akan buka bila kita tekan submit button. So and then dekat sini ni bila kita letak form aja, kita kena bagi dia tu, bagi dia method ni untuk kita nak submit, sama ada get ke ataupun post. Kita pakai get je dulu. Kalau get ni tujuan dia untuk kita nak simpan dia punya value dia, dan dalam masa yang sama bila dia tekan submit je, dia paparkan dekat dalam address dia, URL address, value yang dia submit, name dengan email dengan comment, message dekat sini. So kalau you buka ni, kita save semua, Ctrl S, save. So bila kita buka, sekarang ni kita dekat form. So dia ada John dengan gmail dengan komen dia dekat bawah. Okay. So then bila kita tekan submit je, dia akan paparkan dekat sini. Sebentar saya punya bateri. Okay, so sekarang ni kita belum paparkan lagi sebab kita dah ada save.php tak dekat sini. Belum ada lagi. Dah ada save.php tapi tak ada lagi dekat sini kan. Jadi kita copy yang W3 School tadi, yang ini kita copy, Ctrl C, yang ini welcome, kemudian nama dia yang kita paparkan BR tu, kita insert new line, lepas your email address is, lepas tu kita paparkan komen dia sekali dekat sini. So kita masukkan dalam save, Ctrl V. Sudah ada dekat sini nama dengan email, kita capture. Satu lagi yang belum ada apa, dia punya komen kan, Ctrl D. So yang ini kita ambil komen. Dia punya nama input tu apa, message kan, nama input ialah Ctrl S, save. Dekat form, nama input tu ialah message, name. Yang penting name dekat sini, ni name, email dengan name. So yang isi kandungan tu dia akan paparkan dekat dalam
dalam save.php yang ini. Dia paparkan dekat sini. So dekat sini tak ada BR, kita turunkan bawah sebagi dia ada insert new line lah. BR dekat sini. Insert new line. So dia ada BR, dia tulis nama dia, kemudian turun bawah, kemudian dia paparkan email, dan turun bawah baru dia paparkan message. Okay, Ctrl S save, dan kita refresh yang ni, save ni. Bila kita refresh, dia dah keluar dekat situ. Dia kata apa? Welcome warning. Kita refresh ya. Dia ada apa ni? Name undefined key, email undefined key. Kita buka semula. Refresh. Tekan submit. Undefined key name, undefined key email, undefined key. Kita yang ini apa ni? Ni post. Kita nak get tadi kan? Kita get. Get. So get, kita ambil get lah. Score get. Yang ini pun sama juga, underscore get. Get satu je. Yang underscore get juga. Get. Kita pakai get. Kalau pakai post, dia tak paparkan dekat URL. Dia get juga. Okay, Ctrl S save. Boleh nampak? Okay, Ctrl S save. So kalau underscore get, dia akan paparkan dekat URL. Nampak dekat URL ni dia paparkan name, John, email, do, at gmail.com, and then message the cat was playing. Ni yang dia akan paparkan. So bila kita refresh, dia dah ada dekat sini John, do, kena ada column dekat sini kan. Your email address, your comment is dekat situ. So dekat sini your comment is huruf kecil kan. Your email address, welcome, dia punya nama dia. Okay, Ctrl S save. So bila kita refresh mula yang ini, dia akan dapat your comment is, comment lah kan. Kalau dia say your comment is. Okay, Ctrl S save. So bila kita refresh mula, dia akan keluar refresh, and your comment is the cat was playing it. So dapat So yang ini dah selesai juga. Yang ini apa? Yang form. Yang ini yang save punya file. Okay. So yang soalan 3 dah selesai. So untuk yang soalan 4 tu awak sendirilah bincang 3 orang. Mungkin ada yang 2 orang kan. Minimum 2 orang satu grup, maksimum 3. Jadi awak bincang apa yang awak dah belajar dekat dalam lab 2 je. Okay, ada soalan? Lab 2 dah selesai.